Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, bercakap tentang bila kita ni berselawat, kita kini memang kita sentiasa berbanyakkan selawat. Dan bila kita mengenang kembali sejarah Rasulullah SAW, kan, Rasulullah ni merupakan seorang individu yang sangat dekat dengan anak yatim. Sangat-sangat dekat dan sangat sayangkan anak yatim. Dan hari ini kita nak bercerita tentang bersamamu ya Rasulullah, antara jiwa dan juga harta. Dan hari ini saya tak keseorangan, saya ditemani oleh Masya Allah meriah set kita hari ini. Kita ada Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon peyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada anak-anak yatim daripada Aman Rukayah. Kita ada adik Muhammad Faris Adri Muhammad Zaidi dekat hujung sana. Di sebelah Ustaz kita ada adik Muhammad Rizwan Ruzaimi. Masya Allah senyum tadi, Masya Allah. Tafadhal, manis senyumannya. Kita ada adik Nabiatul Aulia Abdullah. Dan juga di hujung sana adik Siti Nur Farhana Fairul. Assalamualaikum, semua sihat ya? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, bila kita cakap tentang anak-anak yatim, kan, dan kita melihat kepada kesedaran masyarakat kini yang mungkin semakin ramai yang berhasrat untuk menjaga anak-anak ini, menjadi penjaga mereka ataupun mengambil mereka sebagai anak angkat. Dan perlu saja untuk kita bentuk kemampuan anak itu sendiri untuk kita menguruskan harta, untuk mereka ni menguruskan harta yang ditinggalkan oleh warisnya. Dan mungkin Ustaz boleh jelaskan serba sedikit berkenaan dengan kriteria anak-anak yatim yang boleh menguruskan harta mereka sendiri. Tafadhal Ustaz. Terima kasih pada Hana, terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada waktu ini. Memang hari ini semua orang bercita-cita untuk melakukan kebaikan. Dan di antara bentuk kebaikan itu ialah berbuat baik kepada anak yatim. Cuma dalam kita berbuat kebaikan itu, kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada kefahaman. Kefahaman inilah yang menentukan supaya perkara baik yang kita buat itu betul dan betul-betul diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah perbincangan yang berlaku, apakah ciri anak yatim itu boleh mengurus sendiri harta mereka. Maksudnya akan ada satu peringkat, anak yatim ini akan besar, dia akan balik, dia berumur 18 tahun ke atas, dan mereka mempunyai keupayaan untuk mengurus harta mereka sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan ujilah anak-anak yatim. Jadi sebelum dia jaga urus harta mereka itu, sebenarnya perlu diuji apabila mereka capai tahap umur balik dan mereka sudah boleh berkahwin. Dan kalau kamu nampak bahawa mereka itu ada rushdan, Quran guna perkataan rushd. Rushd ini maksud dia, antara yang dibincang oleh para ulama kita termasuk ahli-ahli tafsir kita, ialah kemampuan dari sudut agama itu, pegangan kepada agama. Yang kedua ialah yang disebut sebagai sihat akal fikiran, dan pada masa yang sama dia mengetahui dari sudut agama apa yang boleh buat dan apa yang tidak boleh dibuat. Maksudnya barulah anak yatim itu boleh menguruskan harta mereka. Ini kefahaman yang penting, selain daripada kita bercita-cita untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak yatim. Tapi seperti kita sebut tadi Hana lah, ilmu tu penting supaya apa yang kita buat tu betul dengan kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ilmu tu kena ada untuk kita beramal, kan. Lagi-lagi lah bila kita nak menyantuni anak-anak yatim. Dan mungkin apa antara kata kita lihat, kan, mungkin kesilapan mereka ni yang mungkin berhasrat untuk membantu anak yatim. Kadang mereka ni kadang semangat, dah ada semangat tu dah ada, tapi cara tu yang tak kena. Ya, itu yang kita sebut tadi, cara untuk memberi pendidikan kepada anak yatim ini, dia ada cara tertentu. Memang selalu kita ungkapkan hadis Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan anak yatim, kata Nabi, dekat seolah-olah hampir 2 jari saja dekatnya dengan orang yang menjaga anak yatim. Tetapi kita harus ingat, pada masa yang sama, kalau tak betul caranya tak kena, approach ini tak kena,
Dia bukan boleh dekat dengan Rasulullah, tapi kita semakin jauh daripada Nabi SAW. Jadi ikhlas itu penting, nawaitu itu penting. Tapi bentuk pelaksanaan itu juga sesuatu yang tidak boleh kita remehkan. Masya Allah. Dan saya pasti sebenarnya anak-anak ini daripada anak-anak yatim Amal Ruqayyah ada nak ajukan soalan kepada Ustaz kan. Mungkin nak mulakan dengan siapa dulu? Adik Izan atau adik Aulia dahulu? Okey, tafadhal adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiatul Aulia binti Abdullah. Ustaz, saya ada satu soalan. Penjaga juga setakat yang kami tahu, penjaga juga berhak mengambil sebahagian daripada harta kami yang diwarisi dari ayah. Tapi setakat mana yang boleh tu? Satu soalan yang baik kerana Aulia sendiri dia ada maklumat tu. Maksudnya memanglah kita kata penjaga yang menjaga anak yatim ini dia boleh ambil sebahagian kecil. Tapi apa yang maksud sebahagian kecil tu? Supaya nanti dia kata saya ambil sikit je, tapi dia bermewah-mewah dengan anak yatim dari sudut pakaiannya, kenderaannya, rumahnya. Dia lebih hebat daripada anak yatim ini yang kita sebut di awal tadi perlunya ilmu. Al-Quran menjelaskan kepada kita dari sudut untuk menggunakan duit anak yatim bagi pengurusan mereka itu, Quran sebut wala ta'kuluha israfan wa bidara. Jangan kamu makan ataupun ambil harta anak yatim itu dengan melampau-lampau, wa bidaran, dan tergesa-gesa an yakburu, sebelum anak ini besar. Tapi Quran juga kata wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Tapi kalau penjaga tu dah kaya, jadi Allah Ta'ala kata tahanlah diri, tak payahlah. Tetapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau betul-betul penjaga itu dia fakir, dia miskin, boleh kata Allah, tapi falyakul bil ma'ruf. Hendaklah makan dengan cara yang baik, guna dengan cara yang baik. Ada dua tafsiran lah. Pertama, macam pinjam, lepas tu kena pulang balik. Ataupun betul-betul miskin, dia boleh gunakan tetapi dengan kadar yang sepatutnya. Ini penting supaya kita kena ingat dalam semangat kita punya hamasah nak bantu anak yatim, takut kita termakan harta mereka yang menjadi suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh guna dengan kadar yang sedikit dan kena hati-hati. Subhanallah. Ustaz, terdapat sebuah hadis kan yang menyebut bahawa menjadi tugas penjaga untuk mereka ni melaburkan harta anak yatim, mereka ni boleh melaburkan. Jadi sebenarnya hal ini juga kadang-kadang boleh menjadi isu kerana ada penjaga yang mereka ni buat pelaburan harta anak yatim tetapi atas kepentingan peribadi, atas kepentingan sendiri. Jadi sebenarnya apa tujuan sebenar untuk kita melaburkan harta anak yatim tersebut? Perkataan melabur anak yatim ni sebenarnya mereka melihat satu hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menyebut siapa yang menjaga anak yatim hendaklah dia perniagakan, dia dagangkan harta tersebut dan jangan dia tinggalkan sehingga dimakan sedekah. Dia poinnya Hana di situ ialah supaya tidak dimakan oleh sedekah. Apa maksud sedekah di sini? Tidak dimakan oleh zakat. Maksudnya katalah 100,000 sebagai contoh. Tapi kalau tidak dilaburkan, tidak wang itu kita kata dimajukan ataupun dilaburkan, akhirnya 100,000 itu akan terus dimakan zakat. Tahun ini 2,5%, tahun depan 2,5%, tahun depan 2,5%. Jadi di sini konsepnya ialah kita simpan yang boleh beri pulangan. Tapi kita kena ingat, pelaburan itu bukan untuk kepentingan kita, peribadi, penjaga kita, keluarga kita, bukan. Tetapi untuk kepentingan anak-anak yatim. Dan yang paling sesuai sekarang ialah kita simpan di tempat risiko rendah. Kita sendiri pun kalau duit peribadi kita, mesti kita akan jaga. Ini harta anak yatim, kita kena pastikan kita jaga. Dan kita kalau nak melaburkan, contohnya di tabung haji sebagai contoh, ASB sebagai contoh, di tempat risiko yang rendah supaya ada sedikit pulangan.
kepada anak-anak yatim ini, dan insya-Allah anak-anak yatim ini bila dia sampai masa dia dapatkan balik duit dia itu tidak berkurang, bahkan semakin bertambah. Itu yang kita harapkan. Insya-Allah. Baik, dan mungkin adik Rizwan nak ajukan soalan kepada ustaz berkaitan dengan apa saja dengan pengurusan harta anak-anak yatim ni. Tafadhal adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Ruzaimi. Saya ada satu soalan. Ustaz, kami nak tahu siapakah sebenarnya yang layak untuk menguruskan harta peninggalan ibu dan ayah kami? Baik. Dah. Macam terkejut saya buat soalan. Baik, terima kasih pada adik yang saya hormati, semua penonton yang bersama dengan kita pada waktu ini. Sebenarnya siapa yang layak, dia jawapan yang paling tepat ialah orang itu mempunyai kepakaran dan kelayakan. Itu dulu. Itu dulu. Yang kedua ialah sekiranya ibu ayah itu dia ada tinggalkan wasiat, kita follow lah, kita ikut wasiat dia. Ataupun kalau tidak ada apa yang kita sebut, tidak ada wasiat yang khusus, maka kita beri kepada keluarga yang terdekat, iaitu datuk sebelah ayah. Kalau tak disebut, datuk pun tak ada, wasiat pun tak ada, maka ketika itu mahkamah yang akan tentukan, pihak berkuasa yang akan tentukan. Yang paling penting ialah seperti kita sebut tadi adik, supaya harta itu dapat diurus sebaik mungkin. Tak kiralah sama ada keluarga ke, ataupun orang yang diberi wasiat ke, ataupun institusi yang diarahkan oleh mahkamah ke. Paling penting di situ ialah mereka semua ni mesti jujur, mesti faham bahawa ini adalah harta anak yatim yang mesti dijaga, mesti diurus sebaik mungkin. Kita sebut kalau duit kita akan urus dengan sebaik mungkin. Ini duit anak yatim yang merupakan sebagai suatu perintah, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita perlu menjaganya sebaik mungkin. Subhanallah, tadi Ustaz katakan kena ada kepakaran, kena ada kelayakan. Tapi kadang-kadang orang yang ada kepakaran dan juga kelayakan, mereka tak nak ambil tugas ini. Daripada mereka macam ini terlalu berat ni. Nak menjaga anak yatim terlalu berat. Hatta sehingga kalau lihat kebelakangan ini, ramai yang mungkin mengambil kesempatan nak jaga anak yatim semata-mata untuk mendapatkan hak agar mereka boleh menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan peribadi mereka. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan. Inilah amaran yang cukup banyak yang diberikan oleh Al-Quran kepada manusia seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Taala sebut bahawa orang yang makan harta anak yatim itu zulma, dengan secara zalim, cara yang tak betul. Sebenarnya mereka makan dalam perut mereka itu sendiri ialah yang mereka makan masuk dalam perut mereka ialah api neraka, dan mereka akan disambar oleh azab neraka Jahannam. Baik, Allah Taala gunakan perkataan itu, yang pertama zulma. Ini bentuk kezaliman. Semua orang tahu kalau perkataan zalim ni kita takut. Sebab zalim ni kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kerana kezaliman ini akan menyebabkan kegelapan pada hari akhirat. Kalau gelap di dunia kita boleh cari lampu, kita boleh cari cahaya. Sekarang Nabi sebut kegelapan ini kegelapan di akhirat. Tiada cahaya, tiada nur. Kerana apa? Kerana kezaliman yang pernah dilakukan waktu di dunia. Dan bentuk kezaliman itu antaranya ialah memakan harta anak yatim. Dan disebut dalam satu hadis, Nabi nak gambarkan supaya kita rasa takut, kita rasa bimbang. Nabi gambarkan lebih terperinci seperti yang dinakalkan oleh Ibnu Kathir. Antara bentuk azab itu ialah apabila manusia yang memakan harta anak yatim ini dibangkitkan, maka dibakar hingga keluar api daripada dirinya, daripada kedua telinganya, dari hidungnya dan dari kedua matanya. Bayangan ini nak menggambarkan azab yang sangat pedih kepada orang yang menyeleweng harta anak-anak yatim yang sepatutnya dia mengurus dengan sebaik mungkin. Subhanallah. Dan Ustaz sebagai ikon piatim, kan mungkin Ustaz boleh hibahkan kepada mereka dekat luar sana sebenarnya apakah kempen yang dijalankan oleh piatim? Baik.
Peyatim ni, pertubuhan anak-anak yatim Malaysia ini, kita punya visi yang sangat besar. Selain daripada kita menaungi persatuan anak-anak yatim, termasuklah anak-anak kita daripada pusat jagaan Ruqayyah pada pagi ini, kita juga mempunyai hasrat yang sangat besar, iaitu untuk membina Akademi Pengajian Islam ASEAN. Anak-anak yatim ASEAN di Dungun, Terengganu, di mana kita nak kumpulkan anak-anak yatim seluruh ASEAN ini. Tujuannya ialah untuk kita memberi pendidikan. Yang kedua, kita memberi pelajaran, memberi kemahiran, dan satu lagi aspek ialah memberi kefahaman kepada mereka untuk menyampaikan dakwah, dan kita nak letakkan dalam pemikiran mereka bahawa perubahan mesti dibuat. Dan kita yakin penuh bahawa perubahan kepada anak-anak kita ni yang paling ampuh, yang paling mudah ialah melalui pendidikan, melalui kemahiran. Ini yang akan memberi kebaikan kepada mereka semua. Jadi kita punya matlamat, kita nak bina Akademi Pengajian Islam anak-anak yatim ASEAN ini, dan kita mohon daripada sahabat-sahabat semua, saudara-saudara kita yang sedang menonton program kita pada pagi ini, untuk tidak berlengah-lengah untuk membantu kita. Sebab kerja besar macam ni, kerja hebat macam ni, dia bukan kerja individu, bukan kerja peribadi, bukan kerja seseorang, tetapi semua daripada kita, untuk kita berusaha melibatkan diri kita untuk membantu anak-anak yatim ini, supaya insya-Allah kita termasuk daripada orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang menyantuni anak-anak yatim. Kita tak pasti sebenarnya apakah asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pasti, tapi kita cuba usaha supaya kebaikan kita ataupun kita menyantuni anak-anak yatim ini di antara asbab kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu tagline kita ialah kita kata santuni anak yatim, jaminan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom sama-sama kita bangunkan anak-anak kita ni, dan insya-Allah suatu hari nanti, tak lama pun, 5 tahun, 10 tahun nanti, mereka ini akan menjadi insan yang hebat yang akan membantu masyarakat di negara kita. Amin. Insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak buat Ustaz Ahmad Syukri Yusof selaku ikon peyatim dan juga semua anak-anak yatim daripada Amal Ruqayyah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Moga Allah kata orang memberikan perlindungan dan juga sentiasa memberikan mereka kejayaan di dunia wal akhirah insya-Allah. Nak berhenti lihat seketika, kita akan paskan selepas ini tugasan kepada sahabat saya Demita Susila nanti. Jadi pastikan anda jangan ke mana selepas ini di Assalamualaikum.